Salam sejahtera, kita bertemu lagi dalam Berita Borneo Today TV malam ini. Kerajaan Sabah akan terus mendekati semua lapisan masyarakat agar tiada yang tercicir daripada menerima pakej bantuan COVID-19. Kerajaan Sabah akan terus mendekati semua lapisan masyarakat yang layak agar mereka tidak tercicir daripada mendapat bantuan berkenaan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie bin Haji Abdal berkata, banyak lagi yang perlu dilakukan dalam memastikan golongan yang layak menerima bantuan ini tidak ketinggalan. Kita harus melihat bahawa bukan kerjanya mudah untuk kita nak menyempurnakan usaha kita untuk pertama menyelamatkan nyawa manusia yang berada di negeri ini, melindungi mereka, membantu mereka. Yang kita minta mereka duduk di rumah, bagaimana nak duduk di rumah kalau bakalan makanan tak sampai, bagaimana menyarai hidup anak-anak kalau sekiranya kawasan dan kampung mereka tak kesempadan daripada pihak-pihak yang kita amanahkan. Dan walaupun saya tahu banyak lagi kerja yang perlu kita lakukan untuk memastikan supaya nak memenuhi kehendak semua masyarakat memang bukan satu kerja yang mudah dan tidak mungkin 100% boleh kita laksanakan. Sudah pasti akan ada yang akan ketinggalan, akan ada yang tidak kesempadan. Namun demikian kita berusaha sedaya yang kita mampu atas landasan keupayaan ini untuk menjayakan agenda membantu masyarakat kita di peringkat tertinggi. Dan setakat ini saya menyatakan bahawa pihak semua telah pun melakukan yang terbaik walaupun ada di sana sini belum lagi mendapat bantuan, ya, kena ada beberapa prasarana yang tidak begitu sempurna. Ketua Menteri berkata demikian dalam temu bual bersama Esra Awani semalam. Beliau berkata kerajaan Sabah tidak boleh bergantung kepada pangkalan data dalam senarai IKC kerana masih ada masyarakat miskin yang tidak tersenarai. Maka kerajaan tidak boleh tunggu sehingga kajian dilakukan bagi mendapatkan jumlah sebenar golongan yang layak menerima bantuan. Atas sebab itu, kerajaan negeri melalui Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM dan pejabat daerah akan mendekati rakyat yang tidak tersenarai dalam IKC agar mana-mana individu yang layak akan mendapat bantuan. Tambahnya, peruntukan RM670 juta yang diumumkan dalam pakej bantuan COVID-19 Sabah itu bukanlah jumlah keseluruhan. Peruntukan sejumlah RM53 juta turut digunakan bagi membantu rakyat dari golongan anak yatim, warga tua, miskin tegar serta pelajar Sabah yang berada di dalam dan luar negara. Datuk Seri Muhammad Shafie berkata kerajaan Sabah bukan sekadar memberikan bantuan kewangan, kerajaan juga menyalurkan bantuan bakul makanan melalui jentera di peringkat daerah seperti UPPM. Jentera ini yang masuk ke kampung-kampung bersama pasukan keselamatan dengan pemantauan pihak kesihatan bagi menyalurkan bantuan makanan kepada golongan sasar. Bukan kerja yang mudah, ya. Namun demikian, kita alhamdulillah setakat ini ada yang dapat menerima, ada lagi yang ketinggalan. Dan kita berusaha untuk memastikan bagaimana cara untuk kita membantu masyarakat itu. Pertama, kita sedar dan tahu bahawa masalah ekonomi bukan hanya negara kita dunia, bahkan juga di peringkat negeri kita berhadapan dengan masalah yang begitu berat. Tapi yang penting keutamaan kepada kita ialah nyawa manusia. Saya tahu terkadang itu bila kita ambil beberapa pendekatan untuk memastikan supaya kita hentikan kilang-kilang ladang kelapa sawit contohnya. Tapi bukan musimnya kita nak memikirkan keuntungan. Kena keuntungan boleh dicari masa akan datang, ya, kalau keadaan ekonomi dah mungkin dapat ditambah baik, tapi nyawa manusia tak boleh dicari. Kalau mereka meninggal dunia, macam mana kita nak pulihkan nyawa manusia? Ketua Menteri juga meminta Kerajaan Persekutuan memaklumkan lebih awal sekiranya ada pelajar Sabah dari luar negara yang ingin pulang bagi memudahkan proses penempatan di pusat kuarantin kerana keupayaan kemudahan kesihatan di negeri ini agak terbatas. Datuk Seri Muhammad Shafie berkata kerajaan negeri telah mengubah suai Kompleks Sukan Kota Kinabalu di Likas untuk dijadikan pusat kuarantin. Untuk mereka yang berkemampuan boleh dikuarantin di hotel atas perbelanjaan sendiri.
Yang sekarang ni kita terima. Okey. Tak jadi masalah dengan kita, di mana kalau dia anak-anak Sabah yang balik ke tanah air, lepas itu nak melalui Kuala Lumpur, there's no direct flight from London pergi Kota Kinabalu, dia cuma KLIA, maka mungkin mereka akan boleh melalui itu antar balik ke Sabah, kita akan uruskan. Tapi bagi maklum lebih awal kepada kita, kerana keupayaan kita terbatas, quarantine center yang kita ada pun terbatas, doktor-doktor pun pakar-pakar kita terbatas. Yang kita punya equipment, peralatan, PPE lah, all sort of things, equipment yang ada very limited. Tapi kalau kita tahu ada jadual yang kita dipahamkan, ya mungkin dalam jangka masa bukanlah panjang, tapi dimaklumkan kita awal dahulu. Ada maklumat daripada immigration, dia come back, maklumkan dengan kita, dan kita akan susun atur di perintah Dr. Rundi. Sekarang ini kita ada menyediakan struktur yang ada. Contohnya ada rakyat kita yang nak balik ke negeri Sabah dan kita kuarantin. Di mana tempat kuarantin? Dia ada option. Kita build up satu sport kompleks yang ada, dan di sport kompleks di lokasi itu kita dah modified sedikit untuk menempatkan beberapa buah katil untuk membolehkan supaya kita dapat kuarantin rakyat kita di situ. Dan ada option-option lain. Contoh yang mana ada kemampuan nak bayar hotel, ada hotel yang mampu untuk memberi sumbangan. Menurutnya, pada peringkat awal mana-mana individu yang tiba dari luar negara sepatutnya dikuarantin di pintu masuk negara, iaitu di Kuala Lumpur. Namun berdasarkan keadaan sekarang, Kerajaan Persekutuan memutuskan agar mereka dihantar ke negeri asal masing-masing untuk menjalani kuarantin. Ketua Menteri menjelaskan kerajaan negeri tidak menghalang penduduk Sabah terutamanya dari Indonesia untuk pulang ke kampung masing-masing, tetapi wajib menjalani kuarantin di pusat yang disediakan. Mereka ini telah pun ada hubungan rapat dengan beberapa pihak. Dan mereka ini dah dijangkiti dan selepas itu nak balik ke negara kita, ya. Dan the only area yang boleh masuk ialah Tawau. Walaupun di antara mereka ini datang daripada daerah-daerah yang lain, contohnya dari Popot, daripada Pulau Kunyu, tapi kita tidak boleh biarkan. Kita telah mengambil beberapa tindakan, contohnya Keselamatan Negeri memutuskan supaya kita boleh terima mereka balik ke negara, tapi kita nak pastikan mereka ini harus dikuarantin dalam masa yang tertentu, membatasi 2 minggu. Dan kita nakkan supaya mereka juga tidak melalui lelawang tikus yang ada. Tapi kalau kita biarkan mereka, mungkin mereka boleh menembusi dan boleh sampai balik ke negeri Sabah, tapi lepas itu melalui kampung-kampung, Pensiangan, Kelabakan, Tenem, Kuala Punyu, Popot, tanpa mereka tahu bahawa mereka ini telah membawa wabak ini. Dan kita boleh mengawal. Maka dengan itu penting bagi kita untuk konten mereka di daerah Tawau dan kita letakkan mereka di pusat-pusat yang kita kenal pasti. Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah Datuk Safar Untung berkata 14,414 permohonan bagi pembayaran bantuan COVID-19 berjumlah RM300 kepada rakyat Sabah di Semenanjung Malaysia telah diproses dan telah dikemukakan ke Pejabat Perhubungan Negeri Sabah di Kuala Lumpur. Kerajaan negeri melalui Pusat Arahan COVID-19 Sabah turut memaklumkan sebanyak 11,347 permohonan telah dibayar dan dikreditkan ke akaun bank masing-masing. Manakala 35 permohonan dibayar secara tunai. Sebanyak 1,606 permohonan ditolak kerana tidak memenuhi syarat B40. Sementara itu, sejumlah 1,426 permohonan masih diproses kerana nombor akaun bank tidak lengkap dan tidak aktif. 3 kes baharu positif COVID-19 yang dilaporkan di Lahadatu dan 1 kes disandarkan semalam merupakan kes sporadik, iaitu kes yang tidak diketahui asal-usul dan punca jangkitan. Ketiga-tiga kes di Lahadatu ini dikesan melalui aktiviti saringan bersasar yang telah dilaksanakan pada 12 April lalu. Perkara itu dimaklumkan Pengarah Kesihatan Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi dalam satu kenyataan semalam. Mengenai kluster anggota kesihatan, beliau berkata 3 daripada 10 kes yang dilaporkan semalam melibatkan jangkitan terhadap kontak generasi pertama kluster berkenaan. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah turut menafikan sampel tertunggak di negeri ini mencecah 256,346 seperti dilaporkan sebuah akhbar tempatan. Datuk Dr. Christina berkata maklumat dalam artikel yang disiarkan itu tidak tepat dan mengelirukan dan dipercayai mampu menimbulkan kegusaran masyarakat.
Beliau berkata menerusi kenyataan media pada 16 April, pihaknya menyatakan jumlah keseluruhan sampel yang telah diproses sehingga 15 April adalah 23,480 sampel. Katanya sampel itu diperoleh daripada 279,826 orang yang telah menjalani saringan pemeriksaan. Untuk makluman, sampel hanya diambil daripada mereka yang memenuhi kriteria yang dikategorikan sebagai pesakit di bawah siasatan PUI. Oleh itu, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah berharap akhbar berkenaan bersikap lebih bertanggungjawab dan tidak memanipulasi data untuk tujuan mensensasikan isu COVID-19. Majlis Daerah Penampang mempertahankan kabin Yakuman yang sebelum ini ditempatkan di Pasar Awam Donggongon sebagai percubaan meskipun Kementerian Kesihatan memaklumkan tiada bukti penggunaan peralatan itu berkesan dalam membendung penularan COVID-19. Pegawai Eksekutif Majlis Daerah Penampang Tang Yang Ming berkata, dalam percubaan sebelum ini, pihaknya menggunakan cecair jenama Dettol yang diyakini mampu membersih dan membunuh kuman. Kini, Majlis Daerah Penampang mengadakan usaha sama dengan sebuah syarikat produk pembersihan, Extrawell Sdn Bhd, bagi mencari bahan atau campuran lebih baik untuk digunakan pada kabin disinfeksi berkenaan sekaligus lebih berkesan untuk memerangi COVID-19. Extrawell adalah anak syarikat Glencore yang berpusat di Singapura, iaitu sebuah pembekal produk pembersih untuk industri terbesar di Asia. Buat masa ini, kabin disinfeksi itu tidak akan dibuka kepada umum sehingga mendapat lampu hijau Kementerian Kesihatan. Bikin seperti yang saya maklum awal, tapi mau lagi kepada pers di mana tujuan ini idea datang sebab saya rasa kasihan sama kita punya fund lain yang buat kerja. Contohnya tukang sapu, kita punya tukang angkat sampah, kita punya pengkuat kuasa, kita punya kebersihan. Kita tiap-tiap hari mereka berdepan dengan ini penyakit. Bayangkanlah satu bekerja kaunsil kalau terkena ini penyakit, dia akan merupakan satu ofis majlis daerah semua pun kena. Dan berapa kos anggaran katakanlah kerjaan kena payah untuk staf yang satu sakit di hospital. Itulah timbul bila saya fikir perkara ini, itulah datang dengan inovatif mau bikin kabin. Itulah asas kenapa Majlis Daerah membuat inisiatif untuk membuat kabin. Sementara itu, pengurus operasi Extrawell, Mustafa Ibrahim berkata, pihaknya telah meminta Glencore untuk membuat ujian makmal bagi memastikan bahan kimia yang digunakan adalah selamat untuk manusia dan membunuh kuman dengan berkesan sejajar dengan garis panduan ditetapkan Agensi Alam Sekitar Kebangsaan Singapura. Jadi pihak makmal setuju untuk buat kajian dan mereka telah membuat kajian memastikan bahan yang boleh digunakan untuk selamat untuk kabin, di mana bila kena spray dengan manusia dia tidak mendatangkan kemudaratan kepada kulit manusia itu sendirilah, dan dari sisi itu juga boleh membunuh coronavirus. Okay, ini yang telah kita usahakan lah. Dan of course statement yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan kita tidak boleh argue, memang betul. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah menggerakkan 170 pegawai dan anggota serta 11 bot ronda untuk menguatkuasakan fasa ketiga Perintah Kawalan Pergerakan PKP di perairan Lahad Datu, Kunak dan Sempurna. Komander PPM Wilayah 4 Sabah SCP Muhammad Fajri Ali berkata, aset berkenaan diatur gerak untuk membuat pemantauan 24 jam di perairan itu. SCP Muhammad Fajri turun padang membuat pemantauan kepatuhan penduduk setempat bermula 8.45 pagi sehingga 3 petang semalam. Sepanjang pemerhatian yang dilakukan di perairan berkenaan mendapati hanya 15 bot nelayan yang mendapat kebenaran kerajaan menjalankan aktiviti perikanan serta mengangkut bekalan air bersih. Sehubungan itu, beliau percaya pematuhan dan kerjasama penduduk terhadap PKP fasa ketiga mampu memutuskan rantaian COVID-19 selain mengekang ancaman anasir luar serta jenayah rentas sepadan termasuk penyeludupan pendatang asing tanpa izin. Bukan hanya manusia yang menerima impak penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, malahan juga hidupan liar terlindung. Di Ranau, orang utan mula mendekati kawasan pelancongan di mata air panas Poring, ekoran ketiadaan pelancong.
Kehadiran spesies itu disedari melalui kewujudan sarang bersaiz 70 hingga 80 cm di sebatang pokok pada ketinggian 10 meter berhampiran titian kanopi substesen mata air panas itu. Pegawai penyelidik zoologi Taman-Taman Sabah, Fred Tu Yit Yu, memberitahu media beliau menyedari kewujudan sarang itu ketika melakukan pemantauan dan mengambil gambar kawasan berkenaan Khamis lalu. Beliau berkata sebelum PKP memang sukar untuk melihat sarang orang utan di kawasan itu kerana ia sering menjadi tumpuan pengunjung. Fred berkata haiwan itu biasanya hanya kelihatan di kawasan air terjun langganan yang terletak kira-kira 4 km dari titian kanopi berkenaan. Katanya pihaknya tidak menolak kemungkinan orang utan yang mendekati kawasan air panas Poring berkenaan ialah antara 4 ekor orang utan berusia antara 2 hingga 4 tahun yang dipelihara Taman-Taman Sabah sebelum dilepaskan ke dalam hutan selepas tamat tempoh pemeliharaan 10 tahun lalu. Kebiasaannya orang utan dewasa akan membina sarang yang besar dan tebal berbanding dengan orang utan yang lebih muda, katanya. Kes jangkitan COVID-19 terus menunjukkan penurunan di negara ini. Ini sudah pasti disebabkan oleh ramai pihak sudah berganding bahu untuk mematuhi perintah kawalan pergerakan. Terus patuhi PKP dan duduk di rumah. Salbina Saribun, BTTV.